لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Yang lupa kita bermantikah awalan sunnah bermantikah di hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku yang mantikah di dalam masjid ini karena Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan segala hajat, disampaikan ke tanah suci dalam menunaikan haji dan umrah, dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pelajaran kita dalam kursus manasik haji dan umrah, kita telah membicarakan daripada pihak ihram. Ihram artinya menjatuhkan niat, jatuhkan niat haji atau niat umrah. Dan apabila kita jatuhkan niat, maka kita dalam pantang melarang ihram. Sepanjang dalam ihram, kita tidak boleh kaum lelaki memakai pakaian yang berjahit, dan kaum wanita tak boleh menutup muka dan tak boleh memakai sarung tangan, dan lelaki dan wanita tak boleh memakai wangi-wangian, sabun wangi, ubat gigi wangi. Dan demikian juga kaum lelaki dan wanita tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut, dan tidak boleh meminyakkan rambut, dan tidak boleh meminyakkan janggut, dan tidak boleh melakukan pernikahan, dan tidak boleh melakukan persetubuhan dan sekian pendahuluannya, dan tidak boleh melakukan maksiat, dan tidak boleh bertengkar sepanjang dalam ihram. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang telah kita bicarakan dalam pelajaran yang lepas. Maka pada hari ini kita menyambung dalam bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ialah rukun, wajib dan jenis-jenis haji. Jadi kalau sekiranya kita sudah tahu pantang larang itu, sekarang kita nak mula jatuhkan niat. Jadi sebelum kita nak jatuhkan niat itu, kita perlu tahu apakah dia rukun haji, apakah dia rukun umrah. Macam kita sembahyang juga, kita pun kena tahu berapa rukun sembahyang, apa dia rukun sembahyang, dan berapa pula rukun yang merosakkan sembahyang kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ibadat haji ada 6 rukun. Jadi kalau kita di dalam pelajaran kita rukun iman berapa perkara tuan-tuan? 6 perkara. Maka dalam ibadat haji pun ada 6 rukun. Apa tu 6 rukun? Yang pertama ialah kita niat. Yang kedua ialah kita wukuf di padang Arafah. Yang ketiga ialah tawaf ifadah. Dan yang keempatnya sa'i. Yang kelima yang kita bercukur atau bergunting. Dan yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa kita kata pada kebanyakan rukun? Kerana ada antara rukun ini tak ikut tertib. Seumpama sa'i, dia boleh didahulukan sebelum rukun Arafah. Nanti bila kita sampai babnya, kita akan bicarakan. Jadi inilah 6 rukun haji. 6 rukun haji utama niat, kedua wukuf di padang Arafah, ketiga kita tawaf ifadah. Tawaf ifadah tu tawaf haji lah. Dan sa'i haji, dan bercukur ataupun bergunting, dan tertib pada kebanyakan rukun. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan daripada rukun haji. Jadi kalau kita dalam Islam,
kita ada berapa rukun tuan-tuan? Ada 5 rukun Islam. Jadi kalau umrah pun ada 5 rukun umrah. Pertama ialah kita jatuhkan niat, kedua ialah kita tawaf umrah, ketiga ialah kita sa'i umrah, dan keempat ialah kita bercukur ataupun bergunting, dan kelima tertib. Jadi sini bila kita sebut tertib, maknanya kena go one by one, satu persatu, tak boleh tonggang kembali. Lepas niat baru tawaf, tak boleh kita sa'i dulu. Dan lepas tawaf baru sa'i, tak boleh kita cukur gunting dulu. Lepas habis sa'i baru boleh cukur gunting, dan itulah namanya tertib. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, bila kita mengingati akan rukun haji, kita ingat balik rukun iman. Bila kita mengingati rukun umrah, kita ingat balik rukun Islam. Senang saja. 6 rukun iman, 6 rukun haji, 5 rukun Islam, akan 5 rukun umrah. Baiklah, rukun tuan-tuan dan puan-puan, apa maksudnya rukun? Rukun itu maknanya dalam haji umrah sesuatu yang mesti dilakukan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka tidak boleh diganti oleh orang lain dan tidak boleh diganti dengan dam. Maka tidak sah hajinya ataupun umrahnya. Jadi mak pokoknya di sini rukun dia no compromise, tidak ada tolak ansur. Mesti kita sendiri yang melakukannya. Kalau kita tak buat, maka tak sah haji kita. Kalau itu kita tinggalkannya haji. Kalau rukun umrah kita tinggalkan, umrah kita pun tidak sah. Macam mana Ustaz kalau orang tu sakit? Kalau orang tu sakit di hospital, dia nak kena pergi Arafah, dia bawa dia dengan ambulans pergi ke Arafah. Oh, macam tu. Habis kalau sekiranya pergi Arafah, no ice for you. Habis, tak ada haji sudah. Begitu pula kalau dia sakit, oh macam mana nak tawaf? Dia sakit. Kalau dia tak boleh tawaf berjalan, kita pakaikan dia kursi tolak. Tolakkan dia juga, bagi dia tawaf juga. Oh dia tak boleh keluar dari hospital, tunggulah sampai hampir dia sihat, kemudian baru pergi tawaf. Selagi dia tak tawaf, selagi itu belum lagi sah haji dia, belum lagi sah umrahnya. Oh, Masya Allah, Ustaz saya nak wakil orang. No wakil-wakil. Oh tak apa, saya bayar berapa ratus rial. Tak ada bayar-bayar. Ini kau kena buat sendiri. Tak buat, tak adalah haji, tak adalah umrah. Nampak tuan-tuan? Itu namanya rukun. Tak ada tolak ansur, tak ada kita kata pertimbangan, tak ada. Kenapa macam tu? Memanglah itulah hukum agama. Macam kita sembahyang, mestilah kita membaca Fatihah, mestilah rukuk, mestilah sujud. Itulah nama rukun sembahyang. Macam itulah haji. Jadi kalau kita lihat daripada rukun haji dengan rukun umrah, lebih kurang sama saja. Jadi kalau rukun umrah itu 5 perkara, rukun haji cuma tambah 1 saja. Apa tambah 1? Iaitu wukuf Arafah. Sebab itulah di sini alim-alim ulama menamakan ibadat umrah ni haji kecil. Kenapa? Sebab sama saja rukunnya dengan rukun haji, cuma bezanya rukun haji ada wukuf di Arafah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Jadi dalam ibadah haji dan umrah ada nama rukun, ada nama wajib. Apa pula tadi? Ada rukun, ada wajib. Sini ada sikit beza. Kalau kita dalam sembahyang, kalau sekiranya orang tanya berapa rukun sembahyang, berapa rukun sembahyang tuan-tuan? 13 perkara. Kalau orang tanya berapa perkara yang wajib dalam sembahyang, 13 perkara. Sama juga, itulah dia wajib, itulah dia rukun. Tapi di dalam bab ibadat haji dan umrah ada beza. Kita dah dengar dari rukun, maka di sini kita dengarkan pula wajib haji dan wajib umrah. Jadi kalau rukun haji itu 6 perkara, wajib haji pun 6 perkara juga. Sama. Apa dia tu? Yang pertama ialah niat dari miqat. Nanti kita akan bicara tentang miqat. Niat jatuhnya haji itu dari miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah. Sampai pagi kita akan bicarakan. Dan yang ketiga, melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah.
Dan yang keempat, bermalam di Mina malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang kelima, melontar 3 jamrah. Jamrah yaitu pada siang hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, menjauhi larangan ihram. Jadi kita dah belajar dah yang nombor 6 ni, menjauhi larangan ihram. Dia termasuk daripada wajib-wajib haji. Jadi kalau sekira ini 6 perkara wajib-wajib haji, maka apakah dia pula wajib umrah? Umrah ni tuan-tuan dia lagi ringan daripada haji. Sebab dia tak ada melontar, dia tak ada bermalam di Mina, tak ada bermalam di Muzdalifah. Jadi dia punya wajib umrah ni cuma 2 perkara saja. Apa tu 2 perkara? Yang pertama ialah jatuh niat dari miqat. Jatuhkan niat dari miqat. Yang kedua ialah menjauhi larangan ihram. Jadi kita memanglah wajib menjauhi larangan ihram yang telah pun kita bicarakan 8 perkara. Jadi sini kita dah sebutkan 6 wajib haji, 2 wajib umrah. Apa beza Ustaz antara rukun dan wajib? Tadi kita dah dengar, rukun tu no compromise, mesti kita buat. Tak buat, bagilah 1001 macam alasan tak diterima dan tak sah hajinya, tak sah umrahnya. Tapi kalau dalam ibadah haji dan umrah, wajib ni ialah memang wajib pun dikerjakan. Tetapi jika salah satu yang tidak dapat dilaksanakan, maka di antaranya boleh diwakilkan pada orang ataupun dibayarkan denda seperti dam, dan haji serta umrahnya dikira sah. Oh, ringan sikit lah ya. Memang wajib buat. Tapi kalau tak buat, apa pun sebabnya, yang antaranya boleh kita wakil. Macam kita melontar jamrah. Jadi kalau orang haji, dia tunaikan kewajipan haji, dia mesti lontar jamrah pada 3 hari. Hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dia sakit kat hospital, dia tak boleh bangun, macam mana? Dia boleh wakilkan kepada orang lain supaya melontarkan bagi dia, haji dia sah. Macam tu juga kalau sekiranya dia tidak mengikuti jatuh niat di miqat. Jadi kita dah kata tadi, wajib jatuh niat kat miqat, tapi dia tak jatuh niat kat miqat. Kenapa? Dia tertidur. Jadi apabila dah kapal terbang dah lalu miqat atau bas dah lalu miqat, dia tak jatuh niat. Dah sampai Mekah baru dia, Allah, aku belum jatuh niat. Jadi di sini dia sudah langgar miqat, dia sudah langgar satu wajib. Maka jawapannya sah umrah dia. Ustaz, saya dah langgar ni, tapi kena bayar denda. Itu yang kita akan berbincangkan pada hari ini, insyaAllah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Wajib haji ni dia ringan sikit. Memang dia wajib, nama pun wajib. Tetapi kalau ditinggalkan, dilanggar dia, maka dia sah hajinya, sah umrahnya, cuma dia kenakan denda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya ada antara kita nak tunaikan haji, haji ini ada beberapa jenis haji. Jadi dengan sebab tu di sini dia sebutkan 3 jenis haji. Apa maksud 3 jenis haji ni? 3 cara macam mana kita nak kerjakan haji. Jadi cara yang pertama ialah namakan haji ifrad. Haji ifrad tu maknanya mengesakan ataupun dia single saja. Dia datang tanah suci Mekah dengan niat haji, dan dia akan berada dalam ihram sampailah dia pergi Arafah dan melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah dan tidak dikenakan dam. Jadi orang-orang yang buat haji ifrad tu maknanya single. Jadi daripada mula dia datang ke Mekah dalam kapal terbang ke, atau daripada Madinah ke, waktu di miqat tu lepas jatuh niat, dia pun niat aku niat haji. Dia punya ihram ni dia kena jaga pantang larang ihram. Ustaz, lagi seminggu lah nak pergi Arafah. Seminggu lah dia dalam ihram. Tak boleh potong rambut, tak boleh pakai sarung wangi, tak boleh campur suami isteri, semua yang telah kita sebut pada minggu yang lepas.
Dan sampai bila? Sampai dia melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah, dia pun bergunting atau bercukur, barulah dia bebas dari pantang larang ihram. Jadi kalau biasanya pihak kami yang berangkat ke Tanah Suci, kita akan mengambil penerbangan terakhir biasanya, yaitu pada 4 Zulhijjah. Jadi 4 Zulhijjah kita sampai Mekah 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah, pagi 10 Zulhijjah kita melontar jamrah dan kita pun bergunting atau bercukur, barulah boleh buka pakaian ihram kita, barulah boleh salin pakaian biasa. Berapa hari tu? 7 hari. Kita sanggup ke? Lama tak sanggup aku, lemah selalu dengan ihram ni. Aku ni rambut selalu gugur-gugur, selalu aku ni langgar saja nanti pantang larang. Kalau macam tu, dia boleh pilih cara kedua. Cara kedua apa dia? Haji tamattu. Apa makna tamattu? Bersenang-senang. Iaitu penduduk luar Mekah yang datang ke Mekah dengan niat umrah dalam bulan haji. Setelah umrah, dia menetap di Mekah sampai 8 atau 9 Zulhijjah, maka dia pun berihram dengan haji dan dia pun berangkatlah pergi ke Arafah. Jadi orang yang macam ini, dia senang. Kenapa dia senang? Dia tak duduk lama dalam pantang larang. Apabila dia datang Mekah, dia niat umrah. Dia niat umrah dulu. Kalau tadi haji ifrad, datang Mekah dia niat haji dulu. Lepas habis haji semua, baru buat umrah. Tapi kalau haji tamattu, bersenang-senang. Dia datang niat aku niat umrah. Sampai Mekah, dia tawaf umrah, dia sa'i umrah, dia gunting rambut, dah boleh pakai baju biasa, dah boleh potong rambut, boleh pakai sabun wangi, boleh campur suami isteri, semua dah tak ada lagi pantang larang. Nanti di Arafah pada 9 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah, dia jatuh lagi sekali niat aku niat haji. Jadi dia pun dah pakai baju ihram dia semua, dia pun jatuh niat, barulah pergi ke Arafah. Jadi sekejap saja dia pakai ihramnya. Hari ini dia pakai ihram 9 Zulhijjah, besok dia melontar jamrah Aqabah, dia pun dah gunting rambut, dah boleh pakai baju biasa. Dia senang ya. Itulah sebab namanya tamattu, bersenang-senang. Cuma dia kena bayar dan 1 ekor kambing dibayar, disembelih, diberi makan pada orang fakir miskin Mekah. Itulah nama haji tamattu. Jadi sebenarnya orang yang datang haji ini dia ada beberapa pilihan. Pertama haji ifrad, dan keduanya haji tamattu. Tapi kalau sekiranya dia nak buat kerana haji ini susah, makan masa 30 hari, nak dapat cuti pun susah, bos tak bagi, dia boleh pergilah dengan package pendek. Macam kita pun adukan juga tuan ya, kita dekat package pendek. Package pendek macam mana? Dia datang akhir nak pergi haji, nak pergi Arafah 4 Zulhijjah. Dia pun lepas habis selesai haji tanggal 13 Zulhijjah, dah komplit dah semua rukun wajib haji semua dah selesai. Dia pun berangkat pergi Madinah, tidur 2-3 malam dan kemudian dia kembali ke Jeddah, balik Singapura. Berapa lama tu? Lebih kurang 15 hari, 2 minggu saja. Ustaz, 2 minggu selesai ke haji? Selesai. Kerana yang wajib, yang rukun sudah selesai. Habis kenapa orang duduk sampai 1 bulan? Itu dia nak banyak-banyak sembahyang kat Masjidil Haram, nak banyak-banyak sembahyang dalam Masjid Nabawi, nak dapat pahala lebih. Yelah, dah datang sekali-sekali ni, dah belanja ribu-ribu, takkan nak cepat-cepat balik, rugilah. Jadi begitulah dia. Jadi yang wajib dan rukun haji itu, bila kita dah habis Arafah, kita dah habis melontar, dah habis 13 Zulhijjah, dah habis dah haji. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau ada orang yang masalah cuti, alamak saya nak tak cuti, tak boleh lah, bos tak bagi. Awak boleh cuti 1 tahun berapa? 14 hari. Campur lagi dengan hari Sabtu, hari Minggu, boleh pergi haji, boleh. Nampak? Itu cara jalan keluarnya. Habis macam mana nak umrah?
Kalau dia nak buat umrah memang masa tak sempat. Kenapa? Sebab lepas habis haji terus nak pergi ke Madinah. Tapi kalau macam tu kita tak buat umrah, boleh buat umrah. Kita boleh buat haji kiran. Haji kiran, apa makna haji kiran? Haji bersama-sama. Kenapa namanya bersama-sama? Kerana dia bila datang ke Mekah, dia niat haji dan umrah. Aku niat haji dan umrah dan berihramku dengan keduanya kerana Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi dia bersama-sama haji dan umrahnya sekaligus. Ibarat dia lontar satu batu, dia dapat 2 ekor burung. Nampak? Sekali dia buat, dia dapat 2 ibadat. Haji dapat, umrah pun dapat. Dah tak payah lagi nak buat umrah lepas daripada balik haji, balik daripada Arafah Mina. Dan terus dah boleh berangkat pergi ke Madinah Munawwarah. Sebenarnya Allah SWT memberikan kemudahan. Tengok kepada keadaan diri kita. Kalau diri kita ni orang yang sihat, yang tak ada masalah, kita pun boleh buat untuk nak pakai ihram 9 hari, 7 hari, buatlah haji ifrat. Tapi kalau anda kata kita ni orang masalah berpenyakit, rambut selalu gugur, kita pun tak sihat, buat haji tamattu. Nah, kalau sekiranya dia pendek masanya, tak sempat nak berpanjang-panjangan di tanah suci Mekah, selesai haji nanti, dia buatlah haji kiran. Jadi semuanya dapat dipenuhi dengan 3 cara yang telah disebut tadi. Tapi mana yang lebih afdal? Kita nak afdal, Ustaz, saya ni pahala, saya ni haji yang pertama ni, jadi saya nampaknya the best one. Yelah, kalau nak afdal tu memanglah ada perbezaan pendapat ulama, ya. Dari segi amalan, 3 cara haji itu sah. Sebab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami pergi bersama Rasulullah SAW pada waktu haji wada. Di antara kami ada ihram umrah, itu dia buat haji tamattu. Ada ihram haji serta umrah, itu dia buat haji kiran. Dan ada ihram haji, itu dia buat haji ifrat. Jadi maknanya sahabat-sahabat ni pun ada bermacam-macam dia punya pilihan dia. Tapi mana yang afdal? Dalam membicarakan mana yang afdal ni, ulama khilaf ada 3 pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Malik rahimahullah taala, haji ifrat dah lebih afdal. Kalau tak dapat haji ifrat, haji tamattu. Tak dapat haji tamattu, barulah buat haji kiran. Kenapa ya? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana riwayat Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW afradul hajj, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengifratkan haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa mengerjakan haji, Nabi buat haji ifrat. Berapa kali Nabi buat haji dalam seumur hidup Nabi? Sekali sahaja. Dan sekali itulah Nabi buat haji ifrat. Jadi sebab itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga mazhab Imam Malik kata yang afdal ialah kita buat haji ifrat. Jadi kalau sekiranya kita lihatlah diri kita tuan-tuan dia, jangan tengok afdal saja. Mampu tak kau buat haji ifrat, nak duduk seminggu tau dalam ihram. Rambut nak kena jaga, pantaran kena jaga, lidah kau tu nak kena jaga, tak boleh kurut macam laser. Semua tu nak kena jaga. Jadi sini Allah Ustaz, saya rasa berat lah. Kalau berat, ambillah haji yang kedua, haji tamattu. Dalam mazhab Hambali pula, tamattu lah lebih afdal. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal, dia mendatangkan hadis yang panjang lah dia. Hadis panjang ni ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya apabila datang ke kota Mekah, apabila mereka semua sudah selesai tawaf dan sa'i, Nabi suruh mereka bergunting, bertahallul, jadikan umrah. Jadi sahabat-sahabat semua gunting lah, jadilah buat umrah. Dan Nabi berkata, kalau aku hidup ke depan, aku nak buat umrah dulu. Jadi di sini ahli ulama mengatakan dalam mazhab Hambali yang afdal ialah buat haji tamattu. Itu dia punya perbezaan dia. Tetapi adalah syarat-syaratnya.
Kalau kita buat haji tamattu tu. Tetapi kalau sekiranya dalam mazhab Hanafi pula, maka sunat yang afdalnya ialah dia membuat haji kiran, ya, haji kiran. Itulah dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi mazhab Hanafi ini dia ada dalil dia lah, ya. Jadi kita pun dah sebut tadi, haji kiran ini sesuainya kalau orang itu ialah orang yang pendek masanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada 3 pilihan. Cuma haji tamattu dan haji kiran wajib bayar dam. Kena sembelih 1 ekor kambing dan dilimpahkan pada orang fakir miskin Mekah. 1 ekor kambing itu lebih kurang dalam $250. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alamak duit tak cukup. Okey, kalau itu kau buatlah haji ifrad, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita sebelum nak pergi haji ni, kita dah buat cadangan apa haji yang aku nak pilih. Nak buat haji ifrad ke, tak patut ke, nak buat haji kiran. Kena buat keputusan sebelum kita berangkat ke tanah suci. Kenapa? Jadi kita buat persiapan diri kita, daripada segi mental, fizikal, rohani. Sudah siap aku nak buat haji ifrad, sudah siap aku nak haji tamattu umpamanya. Dan sekarang kita pun dah sampai masa untuk nak berangkat. Kita pun nak jatuhkan niat. Bagaimanakah kita jatuhkan niat? Masuklah kita pada bab yang ke-8, niat dan miqat. Ya, niat dan miqat, tuan-tuan dan puan-puan. Apa tu niat, apa tu miqat? Sebagaimana kita pun mengetahui bahawa rukun haji yang pertama niat, rukun umrah yang pertama niat. Kenapa? Sebab memanglah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Jadi kalau ada orang dia puasa, dia niat, aku berpuasa esok hari kerana Allah, dapat pahala puasa. Ada orang dia tak makan, tak minum. Kenapa tak makan, tak minum? On diet, dapatlah diet, tak dapat aku pahala puasa. Balik pada niat dia lah. Jadi macam itulah amalan semuanya dia tergantung pada niat. Baiklah, sebelum kita nak jatuhkan bab niat ini, kita kena mengetahui pula bilakah waktunya nak jatuhkan niat. Niat haji bila, niat umrah bila, dan kemudian di manakah tempat kita nak jatuhkan niat. Nak jatuh niat haji dekat mana? Nak jatuhkan niat umrah di mana? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, untuk jatuhkan niat bila dan di mana, itulah namanya miqat. Miqat, miqat itu maknanya waktu dan tempat menjatuhkan niat, niat haji atau niat umrah. Jadi waktu dan tempat. Jadi bilakahnya waktu kita nak jatuhkan niat haji, namanya miqat zamani. Ini miqat zamani. Dan di mana nak jatuhkan niat? Miqat makani. Makan ni bukan makan nasi, tuan-tuan. Makan itu mana tempat, bahasa Arab kata makan itu tempat. Jadi ada zaman bila masanya, dan ada tempat di mana kamu jatuhkan niat haji kamu ataupun umrah kamu. Baiklah, jadi miqat zamani ini terbagi pada 2. Miqat zamani untuk haji, miqat zamani untuk umrah. Ada pun miqat zamani untuk haji. Bilakah masa kita boleh jatuhkan niat haji? Maka masanya ialah pada bulan-bulan haji. Bulan haji, bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada orang datang bulan Ramadan, dia pun jatuhkan niat haji, aku niat haji kerana Allah, padahal bulan Ramadan, tidak sah niat haji dia. Kenapa tak sah? Belum masuk waktu. Macam orang datang masjid baru pukul 4, dia pun sembahyang Allah, aku sembahyang fardu asar. Apa asar ni belum masuk lagi? Tak sah sembahyang fardu asar dia kerana belum masuk waktu.
Nampak tuan-tuan, dia kena ikut timing dia. Jadi bilakah masuk waktu jatuh niat haji? Bila masuk 1 Syawal, hari raya Aidil Fitri. Jadi kalau malam maghrib tu 1 Syawal, kita mau sampai di Mekah, kita niat aku niat haji kerana Allah, sah niat haji dia. Kalau dalam Ramadan, tak sah niat haji dia. Sampai bila orang boleh niat haji? Sampailah 10 hari bulan Zulhijjah. Pagi 10 Zulhijjah. Jadi kalau kira tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke Arafah 9 Zulhijjah, kita pergi Arafah, wukuf Arafah. Nanti kita akan bicarakan bab Arafah. Jadi dia boleh berada di Arafah sampai subuh. Jadi sebelum subuh, pagi 10 Zulhijjah, dia pun niat aku niat haji, sah niat haji dia. Lepas 10 Zulhijjah, dan tak boleh lagi niat haji dan tak sah. Inilah berdasarkan pada firman Allah, Al-Hajj wa syurum ma'lumat. Ibadat haji ialah pada beberapa bulan yang tertentu. Jadi bulan tertentu itu maknanya hanya spesifik bulan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita tidak boleh sesuka hati kita. Itu kalau sekiranya kita yang nak buat haji. Orang nak buat umrah, Ustaz saya ni nak pergi umrah bukan pergi haji. Tak apalah, kita bicarakan sekali. Bilakah kita boleh jatuhkan niat umrah? Masa untuk jatuhkan niat umrah itu sepanjang tahun. Harus seorang ihram dengan umrah bila-bila masa tanpa makruh. Demikian juga pada hari raya haji 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik untuk yang bukan kerjakan haji. Jadi kita ada 355 hari dalam setahun. Kalender hijrah lah ya. Kalender Masidi 365 hari suku. Tapi kalau kalender hijrah 355 hari. Sepanjang 355 hari, ikut sukalah kau bila nak jatuh niat umrah. Sekarang kita boleh pergi umrah, bulan lepas ada orang pergi umrah, dan bulan depan akan datang ada orang pergi umrah, bulan Ramadan nak pergi umrah. Sepanjang tahun orang pergi haji, kita pergi umrah. Pun boleh juga orang pergi Arafah, aku tak nak buat haji lah, aku nak umrah, pun boleh juga jatuhkan niat umrah. Macam tu tuan-tuan. Cuma kalau dia sedang buat haji, dia belum selesai habis haji dia tak boleh buat umrah. Nampak? Adapun orang yang sedang mengerjakan haji, tidak sah ihramnya dengan umrah. Jadi kalau sekiranya dia belum lagi selesai, dia dah niat haji, dia dah pergi Arafah, tapi belum habis mengutar, belum habis bermalam di Mina, masih lagi ada wajib dan rukun-rukun haji, tak boleh buat umrah. Sabar dulu, habiskan komplit 100% haji, barulah kau buat umrah. Itu kalau orang yang buat haji. Kalau orang tak buat haji, nak buat umrah, walaupun masa orang pergi Arafah boleh, tak ada halangan ya? Baiklah. Kalau sekiranya dia telah mengetahui bila masa dia boleh buat umrah, soalan yang kedua, di manakah nak jatuhkan niat? Jadi itulah namanya miqat makani, iaitu tempat jatuh niat ya. Jadi tempat jatuh niat ini telah pun dibicarakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu orang Madinah dia jatuh niat di Zulhulaifah yang sekarang dikenali sebagai Bir Ali. Dan kalau orang Syam tu siapa? Syam tu Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Dia boleh jatuhkan niat di Juhfah. Dan kalau dia datang dari Najd ke mana? Yang di timur Saudi Arabia. Sekarang ada nama Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Dia jatuhkan niat di Karmul Manazil. Kalau dia datang daripada Yaman di selatan Mekah, dia jatuhkan niat di Lam. Dan kalau dia datang daripada Iraq, dia jatuhkan niat di Zatul Irqin. Jadi kita boleh lihat peta depan kita ni tuan-tuan. Jadi kalau Mekah kat tengah-tengah ni, kalau orang daripada Madinah, ini tempat miqat dia Zulhulaifah. Sekarang orang kenal dengan Bir Ali. Dekat je dengan Madinah, 10 km saja. Tapi kalau sekiranya orang datang dari selatan, dari Yaman,
dijatuhkan niat ya Allah. Dan kalau daripada Iraq, dia jatuhkan iqam zatul irqid. Dan kalau dari Syam, dia berkarmu manazil. Dan kalau dia datang pada Mesir, dia jatuhkan niat di Juhfah. Ini semua ni sudah disebut oleh Nabi SAW. Tak boleh dilanggar mikat. Dia sebelum dia sampai mikat ni siap sedia. Sampai mikat, dia pun jatuhnya. Jadi kalau sekiranya kita orang Singapura, Ustaz kita orang Singapura ni jatuhnya ke mana? Kita tengok kita punya penerbangan kita dan perjalanan kita. Kalau sekiranya kita nak buatkan umrah, daripada timur kita datang menyeberangi padang pasir Saudi Arabia, sampailah kita pun di Jeddah. Sampai Jeddah, kita pergi ke Madinah. Kita dah duduk Madinah 2-3 hari. Keluar dari Madinah, kita pun jatuh niat di Bir Ali. Nak buat apa tu? Nak buat haji ke, nak buat umrah ke, sama tempatnya jatuh niat Bir Ali. Kalau sekiranya kita nak buat haji ataupun buat umrah, destinasi yang pertama ialah Mekah. Nanti lepas Mekah baru akan pergi Madinah. Jadi kalau sekiranya kita dalam pesawat kita, dalam pesawat tu suatu penerbangan, kita pun dimaklumkan para jemaah lagi setengah jam kita akan melalui miqat. Jadi kita siap-siap ihram. Sampai kita lalu kat miqat, kita pun jatuhkan niat. Jadi jatuh niat di atas kapal terbang, kerana kita akan lalu miqat. Sampai di Jeddah, kita pun turun dan terus pergi ke Mekah. Nampak tuan-tuan? Waktu di sini kita yang nak pergi haji atau umrah, kita kena confirm dulu dengan agensi kita. Ini package ni pergi Mekah dulu ke pergi Madinah dulu? Kalau pergi Mekah dulu, kita siapkan ihram kita dalam hand carry kita. Jangan simpan dalam kargo. Nanti nak pakai kain ihram, kain ihram tak ada. Nak pakai selipar, dah tak ada selipar. Jadi kita kena tahu mana kita pergi dulu, Mekah dulu atau Madinah dulu. Kalau di Madinah dulu, pakai ihram simpan dalam kargo apa. Aku nanti kat Madinah nak keluar pergi Mekah baru aku salib. Senang lah. Tapi kalau sekiranya dia pergi Mekah dulu, siap-siap kain ihram dia dalam hand carry dia. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membagi-bagikan di mana tempat jatuh niat. Jadi daripada hadis ini terdapat beberapa hukum. Pertama, miqat haji dan umrah bagi penduduk yang berada di luar Mekah. Kat mana tempat dia? Jadi itulah yang telah disebut tadi. 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang Nabi telah sebutkan. Dan kalau sekiranya penduduk di negeri tersebut telah ditetapkan tempat ihram, seperti penduduk Madinah yang keluar haji dan umrah, wajib ihram di Zulhulaifah. Dan juga penduduk-penduduk negeri lain jika melalui negeri yang tersebut, maka miqat mereka sama seperti negeri yang tersebut. Jadi macam kita lah jemaah Singapura. Kita daripada Singapura, kita nak lalui kat mana? Kita nak pergi ke Madinah dulu. Jadi kita tumpah miqat orang Madinah. Jadi orang Madinah menjatuhnya kat Bir Ali, kita menjatuh kat Bir Ali. Kalau kita nak ke Mekah dulu, kita pun tumpah miqat orang Syam dan juga orang Najd dan orang Iraq. Jadi kita perlu sampai ke satu Merkin dan Manazil setengah jam sebelum kita mendarat ke Jeddah. Kita pun jatuhkan niat. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan dia. Maknanya boleh jatuh niat di tempat-tempat yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita melaluinya. Dan penduduk negeri lain yang tidak ada miqat dan tidak melalui tempat-tempat ada miqat, maka tempat ihram mereka ialah sejajar dengan miqat-miqat tersebut. Sejajar. Macam mana kata sejajar ni? Maknanya kalau sekiranya Datuk nenek kita dulu, mereka naik kapal laut. Mereka naik kapal laut, jadi mereka masuk sampai kepada Selat Aden. Kemudian masuk Laut Merah. Kemudian mereka sampai dari kawasan yang bersejajar dengan Yalamlam. Kemudian kapten pun bagi tahu, sekalian para jemaah-jemaah haji, siap-siap jatuh niat kerana kita akan melalui miqat. Zaman dulu ni kapal laut, Datuk nenek kita dulu nak ke kapal terbang. Jadi mungkin jatuh niat yang sejajar dengan miqat.
Kalau kita naik kapal terbang, kita lalu atas mikat. Tapi kalau datang kita naik laut, dia tak lalu mikat tapi sejajar. Jadi macam itulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Maknanya semua ada tempat jatuh niatnya. Dan penduduk tempat yang di antara mikat dan Mekah, maka mikat haji dan umrah mereka ialah di depan pintu rumah mereka. Macam mana? Jadi kalau sekiranya dia tinggal di tempat yang kawasan itu antara Mekah dengan mikat, umpamanya di padang pasir, di padang pasir terkenal dengan padang pasir sini. Dia nak pergi Mekah nak buat haji, di Mekah nak umrah, tapi nak ke mana? Takkan nak pergi ke sini jauh lagi, takkan nak pergi patah balik ke Madinah jauh lagi. Rumah dia tak kena tinggal padang pasir. Jadi kata Nabi, depan pintu rumah dia, sampai depan pintu rumah dia, dia pun niat, aku niat haji, aku niat umrah. Terus tak ada kena bayaran juga. Ya? Itulah dia penduduk orang yang duduk antara mikat dengan Mekah. Itu kita kata yang datang dari luar Mekah. Kalau orang yang sudah ada di Mekah, jadi nak buat haji atau nak umrah, bagi penduduk Mekah dan orang luar yang berada di Mekah. Macam kita sekarang ni lah, kita ni dah buat umrah dah hari pertama kita sampai dari Madinah. Kemudian besok nak buat umrah untuk mak kita, nak buat umrah untuk bapa, nak buat umrah untuk suami. Macam mana ya? Tak dekat ke? Jadi jawapan di sini, mikat untuk kalau dia nak buat haji, dia punya mikatnya ialah di depan pintu rumah. Itu kalau dia nak pergi buat haji, ya. Misal kata dia datang ke Mekah dengan haji tamattu. Haji tamattu buat umrah dulu ke haji dulu tuan-tuan? Umrah dulu. Kemudian dah buka, dah pakai baju biasa semua. Ustaz pun kata besok kita siap-siap nak berangkat pergi Arafah. Semua jemaah di kampung pakai ihram. Dia betul niat kat mana Ustaz? Jatuh niat depan pintu rumah kita. Jadi sewaktu kita kat depan pintu rumah kita, sebelum kita naik bas, kita pun jatuh aku niat haji. Macam tu juga orang Mekah. Memang dia penduduk Mekah dah, dia pun nak buat haji. Kat mana nak jatuh niat? Depan pintu rumah dia. Dia jatuhkan niat. Kalau sekiranya nak buat umrah, niat mikat umrah bila kawasan tanah halal yang ada di sekeliling Mekah. Jadi Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tanah haram. Keliling dia semuanya tanah halal. Di mana-mana tanah halal pun dia boleh jatuhkan niat umrah. Tapi kena tanah halal. Tapi mana Ustaz? Pergi. Biasa yang popular orang pergi ke Tanah Im. Ini Tanah Im, ya. Di Mekah, duduk, kemudian lepas, tadi pergi Tanah Im. Tanah Im itu ada masjid namanya Masjid Siti Aisyah. Dia pun jatuhkan niat di sini. Ini dalam tanah halal tuan, masjid ni. Ataupun dia pergi ke Jirana. Jirana tu kat mana? Jadi Jirana ni jauh sikit. Lebih kurang dalam 20 km. Jirana atau Jorana. Jadi ini tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan niat. Ini Jirana, masjid Jirana. Ini dalam tanah halal. Ataupun dia pergi ke tempat yang namanya Masjid Hudaybiyah. Hudaybiyah ada apa Ustaz? Kat sini tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam dan membatalkan niat umrahnya. Kerana tak dapat izin masuk kota Mekah. Itu cerita dia panjang lah. Nanti sampai dekat sana kita cerita ulang sejarah dia. Sebab kita semua tempat-tempat yang kita bawa jemaah, yang kita ceritakan dengan sejarah dia. Kenapa tempat itu niat, kenapa tempat ini diambil keputusan dan sebagainya. Ada juga kita boleh jatuhkan niat di Arafah. Arafah? Ya, Arafah. Arafah tanah halal? Yes, Arafah tanah halal. Kita duk sangka Arafah ni, kita ni berhubung Arafah Ustaz, takkan tanah halal. Tapi sebenarnya tanah Arafah tanah halal. Jadi kalau sekiranya kita daripada Mekah, biasa kita buat jemaah lepas pada haji atau pada musim umrah, kita buat jemaah pergi ziarah, pergi ke Arafah, pergi tengok Jabal Rahmah, tempat sejarah Nabi berdiri, Nabi berdoa kat mana semua. Kemudian sebelum kita tinggalkan Arafah,
kita pun jatuhkan niat umrah. Kalau ada jemaah nak buat umrah lah, dia pun jatuhkan niat umrah di Arafah. Jadi poin sini kita boleh jatuhkan niat umrah di mana-mana pun, asalkan di luar daripada tanah haram. Jadi kita boleh jatuh niat Tanaim, di Rana, Arafah, ataupun Hudaybiyah, atau di mana-mana dalam tanah halal. Itulah dia tempat jatuh niat umrah bagi orang yang sudah ada dalam tanah haram Mekah. Dia kena keluarlah pergi ke tanah halal, ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan, bolehkah kita jatuhkan niat umrah atau haji di Jeddah? Jadi Jeddah ni tempatnya pelabuhan, tempatnya airport. Apakah kita boleh pakai baju biasa? Nah, kemudian nanti bila sampai Jeddah, kita salin ihram. Kemudian baru kita pergi ke Mekah. Nah, ini jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Memang boleh jatuh niat kalaulah dia tu memang berasal daripada Jeddah. Memang dia penduduk Jeddah, ya, dia pun kerja kat Jeddah. Jadi bila dia nak pergi Mekah, dia pun jatuh niat lah kat Jeddah. Memang dia orang Jeddah pun. Tetapi kalau dia datang daripada luar, umpama kita di Singapura, kita datang, kita sudah melalui miqat. Nah, miqat kita telah pun disebutkan tadi di Zatul Irqin atau Karun Manazil. Kemudian kita pun lalu tanpa jatuh niat, kemudian terus sampai ke Jeddah, kita sudah dinamakan orang yang melanggar miqat. Kita tak jatuhkan niat di tempat miqat, kita terus pergi Jeddah, kemudian baru lagi kita jatuhkan niat Jeddah. Kita dinamakan orang melanggar miqat. Jadi kita dah sebut jatuhnya miqat adalah wajib. Kalau sekiranya dia tak jatuhkan niat miqat, maka dia sah haji dia, sah umrah dia, tapi kena bayar denda kerana dia meninggalkan nyawa wajib. Jadi sah haji. Macam itulah juga tuan-tuan puan-puan dia, kalau orang yang terlupa nak jatuhkan niat di miqat, maka dia punya niat dia sah. Selepas bermiqat, cuma dia kena bayar denda. Tetapi dalam masalah Jeddah ni, ada juga pendapat ulama yang mazhab Syafi'i, yaitu bernama Imam Ibn Hajar rahimahullah taala, mengharuskan. Ada juga pendapat fatwa harus bermiqat di Jeddah seperti Imam Ibn Hajar. Jadi di sini kalau sekiranya ada orang kata, aku kata Imam Ibn Hajar tersah, aku nak ikut Imam Ibn Hajar, kita jangan ajulah, ya. Tapi kalau sekiranya kita diberi pilihan, kita ikut dia punya, kita katakan undang-undang yang asal, kita bila sebelum lalu miqat, kita siap, dan bila lalu miqat, kita jatuhkan niat haji kita ataupun umrah kita, ya. Cuma kalau darurat, bolehlah kita pakai pendapat ulama Imam Ibn Hajar dia. Kalau darurat, macam mana darurat tu? Umpamanya kalau visa kita ni visa ziarah, visa ziarah, bukan visa umrah. Kita sampai ke immigration, kita pakai ihram umrah. Kita bukan itu, visa kau visa ziarah, visit visa. Kau pakai ihram umrah ni, dia tak boleh masuk. Jadi kau pahala juga tu. Jadi kita pakai benda biasa. Lepas pada immigration, dah kita salin lah. Itu kadang-kala dalam keadaan darurat, bolehlah kita menggunakan pendapat yang disebutkan tadi. Tapi kalau tidak, lebih afdal, lebih baik kita memakai ihram dan jatuhkan niat di miqat yang telah disebutkan ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu kita timbang kerana dalam perjalanan kita ada ustaz kita dan pegawai kita yang akan mengingatkan kita. Para jemaah sekalian, kita akan jatuhkan niat sekarang, jatuhkan niat haji atau yang umrah, jatuhkan niat umrah. Jadi kita akan diberikan pimpinan dan bimbingan. Cuma kadang-kadang ada orang dia terlanggar juga. Jadi kalau dia terlanggar, tidak jatuh niat di miqat, apakah hukum dia? Hukum orang yang melanggar miqat. Jadi kalau orang tu dia melanggar miqat tu kerana mungkin dia tertidur dalam bas,
Dia tak sedar bila waktu kapten membuatkan pengumuman, para penumpang yang akan mengerjakan haji dan umrah harap boleh lakukan niat sekarang kerana kita akan melalui miqat lagi 10 minit. Tapi penumpang ini, jemaah ini, dia sedang tidur. Kenapa dia tidur? Satu malam tak tidur, Ustaz. Semalam keluarga datang, abah datang, kakak datang. Jadi satu malam tak tidur. Jadi bila naik kapal terbang tu pingsan dia. Apabila buat announcement, dia tak dengar. Tiba-tiba dengar announcement, para penumpang kapal sampai di Kedah, kita akan jalan Jeddah. Dah sampai Jeddah, aku belum niat lagi. Macam mana? Kalau kita nak kata kepada kapten, kapten, reverse balik pusing kapal terbang. Oi, ini bukan terbang kau lah. Tak boleh. Jadi dia terpaksa lah jatuh niat itu jam kali jatuh niat. Dan kemudian sah haji dia, sah umrah dia, cuma dia kena bayar dah sendiri satu kambing, dimakan pada orang atau miskin. Maka kalau dia naik kereta sendiri daripada Madinah, dia naik, kemudian dia pun dah terlajak, kita dah terlebih lah, saya mesti balik. Kita boleh pusing balik, tak ada kena apa-apa denda. Ataupun bas, driver bas tu tak berhenti tempat jatuh niat takbir ali, dia jalan terus. Kita pun tak sedar, driver, ini kita dah silap, kita pun takbir ali, patah balik. Berarti kata nak patah balik, kena bayar tips, satu orang satu riyal. Paling 50 riyal lagi dia pun pusing. Nak bayar ke tak? Tak pusing. Dia pun macam itu juga kan. Saya dah beritahu lah ya. Sekarang dia perangai, dia jalan slow lah. Dia tak bagi dia minyak kan. Dia kena bagi dia minyak sikit. Minyak berapa tips satu, baru dia jalan lagi. Macam tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kalau sekiranya kita terlanggar miqat itu, maka kita boleh patah balik. Kalau yang boleh patah balik, kalau tak boleh patah balik, kita jatuhkan niat di mana kita berada dan kita wajiblah membayar dam satu ekor kambing diberi makan kepada saya maupun miskin. Maka ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu di mana kita jatuhkan niat dan bila kita jatuhkan niat. Dan kemudian kita telah sebutkan bahawa cara mengerjakan haji ada 3 cara. Jadi itu semua sebagai pengetahuan kita. Dan seterusnya masuk kita dalam bab niat haji ya. Jadi kita berhentilah pada tajuk niat haji. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, yang di mana kita sudah siap-siap untuk nak berangkat umrah, kita kena ingatlah dia apakah persediaan kita. Jadi untuk kepada para jemaah yang akan berangkat umrah untuk bulan April, bulan Mei, bulan Jun, kita akan adakan taklimat pada 25 Mac, hari Jumaat pagi, iaitu public holiday Deepawali. Jadi kita akan adakan taklimat itu di Sultan. Akan kita umumkan lagi insya-Allah. Jadi 25 Mac untuk yang akan berangkat April, Mei dan Jun ya. Kita akan adakan taklimat 25 Mac. Yang nak berangkat bulan Mac hari taklimat dah selesai dah ya. Yang nak berangkat bulan Mac saya buat taklimat pada bulan Februari bulan ini lah ya, yang awal ya. Jadi hari yang masih tak faham boleh tanya pada awal insya-Allah. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, untuk yang akan berangkat untuk pada bulan April, Mei dan Jun, kita masih lagi menerima pendaftaran. Kalau sekiranya para jemaah yang ingin bersama-sama kami untuk Isra Mi'raj bersama-sama pada malam yang mulia, malam Nabi yang kerana daripada Baitul Maqdis, saya pun akan berada di sana pada malam tersebut. Maka kami package ini masih lagi ada tempat kosong. Kalau boleh para jemaah mendaftar dengan pihak pejabat ataupun di pihak kami. Dan kami juga telah menjadikan untuk memberikan diskaun sebanyak $100 jika sekiranya para jemaah mendaftar sebelum 29 Februari ini. 29 bila? Hari Isnin. Jadi hari Isnin ini
adalah hari terakhir untuk presiden yang nak mendapatkan diskaun potongan $100 maupun pakej umrah atau pakej jejak rasul ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah yang memang nak pergi pakej-pakej yang telah kami siapkan, bolehlah buat kita katakan kira-kira lebih-lebih lagi pada masa cuti sekolah. Masa cuti sekolah bulan Jun ini, walaupun terkena pada bulan Ramadan, tapi jangan lupa pahalanya beribadah di Mekah dan di Madinah pada bulan Ramadan amat besar sekali. Jadi itu siapkan juga pakej-pakej umrah biasa yang berangkatnya di akhir bulan ini dan juga pada awal Ramadan ya. Di mana awal Ramadan kita akan berada di Kota Mekah dan ada juga pakej yang berada di Baitul Maqdis. Dapat 3 masjid yang agung di Mekah, di Madinah dan juga di Baitul Maqdis ya, yang berangkat 5 hari bulan Jun. Pahala yang kita utara Ramadan seperti naik haji dengan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan itu peluangnya. Mungkin awal Ramadan harganya masih lebih murah ya. Tapi kalau akhir Ramadan memanglah kelebihan yang besar, iaitu malam Lailatul Qadar di bumi Mekah dengan pahala yang besar. Dengan lebih harga pun adalah tambahan sedikit, tak terlalu tinggi ya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, oleh kerana tuan-tuan dan puan masih lagi setia bersama kami untuk kursus kami ini, insya-Allah kali ini kami juga sediakan juga air minuman Zam-Zam yang penuh barakah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dapat minum air Zam-Zam ini selepas dari kursus nanti insya-Allah. Ya, pihak MUIS juga telah membukakan tender untuk para GSC travel agent untuk memberikan ataupun menyerahkan akan pakej-pakej haji untuk tahun ini. Jadi sekarang ini sudah seramai 574 jemaah haji yang sudah confirm untuk pergi haji. Jadi MUIS pun akan memberikan mereka surat untuk mereka membuat pilihan pakej-pakej haji yang akan mereka pilih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah dapat surat MUIS, jangan simpan-simpan, cepat-cepat balaskan kalau memang nak pergi haji. Kalau tidak, tempat tuan-tuan akan diberikan kepada jemaah yang sedang menantikan. Yang menantikan untuk mohon pergi haji tahun ini banyak lagi, dalam 200-300 orang yang appeal, yang merayu untuk pergi haji tahun ini. Jadi kalau mereka yang lambat jawab, tempat mereka itu akan diberikan kepada para jemaah yang sedang menantikannya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita hari ini insyaAllah. Dan insyaAllah kita sama-sama zikir munajat. Sebelum itu saya mohon maaf penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, bersinggung perasaan. Yang benar semua daripada Allah. Salah silap pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebanan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya tidak. Masih banyak-banyak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita dengan Haji Ayub membaca zikir munajat. Silakan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Rasulullah. Ya Allah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya
Dosa-dosaku bagaikan berpasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkanlah aku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Surutkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang